السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Suratun Nisa ayat 97 hingga seterusnya insyaallah. Kita ada tazkirah dulu, mula-mula kita buat, tak ada boleh baca lagi. Siapa ada tazkirah tu, baik tazkirah tu ada makna selalu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من ذلك. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Alhamdulillah, 5 keratan ayat Allah daripada suratul Nisa dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dapat belajar insya-Allah akan beberapa keratan ayat mengenai dengan asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu baginda sedang duk membentuk negara Islam pada mula-mula kali, dimintakan semua sahabat tu bergotong royong dalam membina negara Islam. Walaupun ayat ini cerita dia berlaku zaman Nabi, tapi iktibar dapat diambil untuk semua zaman. Makna dia boleh menyeluruhi semua zaman, sampai zaman kita pun. Apabila sampai satu masa yang kita mesti kena pakai hijrah, tetapi tengok suasana seperti suasana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu terpaksa kena hijrah. Kalau tidak, kerana Nabi nak kena bunuh demo di likung rumah dia, ia tak hijrah lagi. Walaupun duduk dengan keadaan tak boleh semaya, tak boleh menampakkan semaya jemaah pun tak boleh apa. Masa tu di fardu dah semaya 5 waktu, tapi tak boleh semaya. Tak apa orang ramai-ramai kena semaya ngelik-ngelik. Dan tak boleh nak puasa, tak apa orang ramai-ramai kena duduk senyap-senyap. Kerana zaman tu duduk dalam ala jahiliyah yang sangat-sangat memusuhi Islam.
mana-mana keadaan yang seperti keadaan Nabi tak boleh nak buat barang Islam dengan zahir-zahir, maka ayat ni kena pakar-pakar belakalah. Cuma kalaulah keadaan kita tak serupa lagi dengan keadaan Nabi, kita tak boleh semaya molek, tak boleh berderah-derah, tak boleh puasa cerak-cerak, tak boleh semaya raya gagak-gagak, maka keadaan tak serupa lagi dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni tak boleh nak pakai molek lagi lah, kerana ayat ni kena pakai sesuai dengan keadaan zaman yang diturunkan ayat ni. Keadaan seperti itu dia berlaku seperti berlaku di tempat-tempat yang negeri-negeri yang masa tak boleh semaya masa komunis dulu, berlaku seperti ayat ni. Dia sama ada di Kamboja, sama ada di Vietnam, sama ada di negeri Cina sendiri. Satu masa dulu semaya tak boleh gapo, tak boleh, dia kira tak agama ni adalah candu rakyat yang panggil. Itu boleh kita pakai ayat seperti ini. Adapun keadaan seperti negara kita buat masalah ni, saya yakin kata bukan seperti ayat ni lagi. Tapi kita belajar ayat ni cedek, takut-takut kita berada dalam keadaan seperti keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di zaman dia dulu. Tak boleh nak buat gapo, siapa suk sekali liko rumah nak bunuh, maka itu siapa kepada perekat Nabi itu berhijrah daripada kawasan Mekah yang dia sangat cinta, sangat kasih, tempat tumpah darah dia, pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ayat 97-nya yang berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan nisaa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ayat ni cuk itu. Barulah cukup sempurna makna dia. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawa, maksudnya matilah oleh malaikat. Malaikat juga ambil nyawa orang ni. Yang mematinya Allah melalui malaikat. Yang menentukan masa mati ialah Allah. Yang memati pun Allah. Malaikat tak boleh mematikan orang. Allahul ladzi yuhyi wa yumiit. Yang menghidup dan memati itu Allah. Menghidup memati itu sifat Allah, bukan sifat malaikat. Malaikat mari jalan rancangan Allah Ta'ala mematikan hamba dia. Itulah yang kata innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat sebagai mematikan seseorang itu, sama ada orang itu orang Islam atau orang kafir, yang ambil nyawa itu malaikat belaka, yang memati itu Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala memati, malaikat juga cara barih Allah Ta'ala mematikan. Semasa mereka sedang menzalimi diri sendiri, orang yang tak ada hijrah lah ni, kerana tidak mahu berhijrah, kerana Allah tak berani hijrah kerana Allah, serta rela hidup ikut musuhnya, rela hidup di Mekah. Ni ceritanya Ibn Abbas dah kata sesungguhnya beberapa orang, nota kaki nombor 1 tu tak gitu, yang telah memeluk Islam dah tetapi masih tetap mendiami bersama orang-orang musyrikin di Mekah. Mereka berada di sebelah orang musyrikin dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tu kena duduk oleh puak musyrikin kan, duduk oleh Nabi kena bunuh dia orang dia pula. Ya banyak kayaknya orang-orang dia tu orang yang tarak-tarak lah duduk Mekah tu. Orang yang gagah pun ada. Hak gagah tu jadi buku, hak tarak tak jadi buku. Ning orang belah ning ni Allah Ta'ala ambil buku, ambil wak buku nah. Orang yang ada kuasa hijrah tak ada hijrah, terpaksa dia kena duduk oleh puak musuh untuk lawan orang Islam, khususnya di peperangan Badar. Dia tu dikepung oleh orang musyrikin,
Mau tak mau kena pergi perang sekali demo. Kena pergi juga ya orang Islam. Tapi kena pergi duduk oleh tentera orang Islam kafir. Lawan Nabi SAW dan para sahabat. Sebab dia terpaksa, dia pasal saya duduk dalam negeri demo, tupai, bak peracacon demo, apa demo cukup lekat dah itu. Lalu salah seorang dari mereka ditimpa serangan anak panah atau pukulan yang mematikan. Mati seorang dalam perang yang Badar. Lalu diturunkan ayat ini, ayat yang menanyakan orang mati ayat ini. Qalu, mereka itu berkata, fuk malaikat, fima kuntum. Ditanya mereka itu, ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah sebab kamu tidak hijrah? Apa mu ni kena duduk dengan kafir ni, mu tu beriman pada Muhammad dah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa apa pria perang dengan Nabi, mu kena duduk dengan musuh kat mana ni? Itu di antara ketidakfahaman orang Islam zaman itu akan Islam sebagai agama yang lengkap, yang bukan sahaja sakut pak dengan semaya puasa, tetapi sakut pak dengan walak dan membela apa dia, walak dan barak tu kena sakut benar. Barak dengan orang kafir, walak pada orang Islam. Dan bila siapa pria kena duk belawai belah tu, wajib duk oleh orang Islam, dan bukan kata sunat dan sebagainya tak. Nah, ini bila keadaan seperti mana saya kata tadi, Nabi nak semaya apa tak boleh, nak puasa apa tak boleh, nak buat kecakapan Islam gapo apa tak boleh sekarang habuk di Mekah tu. Itulah wajib hijrah. Nabi berhijrah dan sahabat-sahabat zaman tu wajib berhijrah. Tetapi mereka tak hijrah. Bila tak hijrahnya kepung dia buat musyrikin, kena pergi perang dengan orang Islam. Bila pergi perang ada salah seorang tu mati, mereka mari sabsuan dia. Sabsuan orang mati tu. Nah, gak mana mung ni boleh mati dalam keadaan perang dengan orang Islam? Qalu, fa dia jawab, kunna mustad'afina fil ard. Nah, kami dahulu adalah orang-orang tertindah di bumi ini. Kami ni mustad'afin, dia ngaku. Padahal dia tak ada mustad'afin. Orang ni, orang mereka tanya ni, orang gagah, orang ada kuasa. Malaikat bertanya lagi, mustad'afin belah mana, tak boleh nak jalan agama Allah? Qalu, malaikat tanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Tidakkah bumi Allah ini luah? Mu dak kaca duk apa tempat mu tak boleh jalan hukum Allah? Jangan duk apa tempat mu nak semaya tak boleh, nak puasa tak boleh, nak turut Nabi Muhammad tak boleh, nak ikut sunnah Nabi tak boleh, nak bela Islam tak boleh. Duk apa situ? Yang tidakkah bumi Allah itu luah yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Tu jadi buku lah, hijrah jadi buku besar. Apa mu tak hijrah? Mu dek kaca tunggu hotel mu apa? Tunggu rumah mu apa? Ni nak ayat kata Islam ada siapa tangga kena hijrah, tak boleh nak buat sakut dengan rumah, tak boleh sakut dengan kampung hotel, tak boleh dah lah. Kena pejam mata, hijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila siapa pria negara yang kita mendiami padanya tidak izin untuk kita bekerja Islam, menjalankan hukum-hukum Islam. Zaman Nabi jangan nak buat sejid, nak masuk sejid hadadah pun tak boleh. Jangan nak semaya zahir, nak semaya sebagai secara sembunyi pun tak boleh. Puak-puak sahaya semaya secara sembunyi, tahu dia nya godek nya apa. Itulah keadaan yang Allah Ta'ala buat jadi cekik sampai situ tu. Allah Ta'ala suruh hijrah. Ya tak hijrah juga, jang tak semaya, jang tak puasa, jang turut belaka, jang bawa pedai jadi anak buah kepada orang kafir untuk membunuh orang Islam. Itu jadi buku Islam tak boleh lah tu. Masuk Islam dah, tapi tak semaya, tak puasa, tak sepa, lawan orang Islam, maka orang yang sebenarnya itu keadaannya pasti tak hijrah, sanggup tak semaya, sanggup tak puasa, kerana nak puasa tak boleh, orang kafir tak jangwi dari negeri dia, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam. Masuk neraka Jahannam juga. Dah tu masuk neraka Jahannam. Orang duduk sekali kafir, tak boleh nak semaya, tak boleh nak puasa, tak boleh nak jalan kewajipan Islam. Adalah orang tu neraka Jahannam.
Nah, faulaika ma'wahum jahannam. Sebab apa? Tengok nota kaki yang kedua. Nah, kerana mereka bersama orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang Islam. Atau Al-Wahidi ta'liq. Al-Wahidi salah seorang daripada ahli tafsir yang terkenal di kurun yang ke-6. Nah, Al-Wahidi. Atau kerana mereka tidak menyahuti perintah Rasulullah SAW berhijrah ke Al-Madinah pada zaman itu. Ini Qurtubi maiduk tafsir ayat lah ni. Nah, Qurtubi kata sebab puak ni tak ada menyahuti seruan Nabi untuk hijrah bersama dia, dan dia tak ada susah kalau orang jadi sahaya orang nak hijrah tak boleh, nak lari diri tak boleh, kena duk tindah oleh orang kafir, kena sesungguh tu kena tambak dah, orang Islam kena tambak takut gitu Nabi. Nah, sesungguh tu kunci rumah tak boleh tubik, sesungguh tak ada macam-macam. Tapi puak hak Allah Taala ambil buku ni puak hak bebas, puak hak yang tak ada kena duk, puak toke-toke, puak toke-toke, puak ada kemampuan untuk hijrah. Hak ni hak jadi buku hak kata faulaika ma'wahum jahannam. Nauzubillah min dzalik. Allah Taala turun hukum dasar pada kemampuan. Sebab tu ayat-ayat seterusnya. Nah, wasa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali nah bagi manusia ialah neraka jahannam. Auzubillah min dzalik. Ni ayat kata orang Islam masuk neraka jahannam juga. Neraka jahannam bukan orang kepada orang kafir saja dak. Nah, orang Islam tak sempurna Islam dia, Islam yang tak masuk iman dalam hati dia, Islam pada zahirnya, maka nah mereka itu adalah masuk neraka jahannam. Nah, sebab salah dia duk berlawan dengan orang bukan, duk berlawan sebagai membantu orang bukan Islam ke atas orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang dhaif. Orang-orang mustad'afin ni makna kata orang-orang yang lemah, jelah lemah. Orang tino minar rijal daripada orang lelaki, wan nisa dan daripada orang perempuan, wal wildan dan budak-budak. Ni tak masuk tak ada masuk dalam kata faulaika ma'wahum jahannam, tak masuk. Tak kena masuk neraka jahannam dak mana. Bila orang perempuan tak tahu dia, nah tak tahu suami pak mana misal, atau tak ada suami lagi nak lari pergi kayaknya pegadam fitnah gapo macam-macam, orang perempuan orang dhaif masuk al-mustad'afun. Ar-rijal sepatutnya orang tua-tua tak boleh nak jalan sendiri, mereka kena tupai orang, tak ada orang nak tupai, tak ada kenderaan. Artinya panggil al-mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Puak ni Allah Taala tak ambil kira. Karena Allah Taala tidak zalim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah Taala tak zalim walau sekadar mithqala dzarrah. Orang hak tahu maka dia tak ada ambil kira, Allah Taala tak ambil kira. Ayat mula-mula tak ada, ayat 97 hak kata faulaika ma'wahum jahannam tu kepada orang yang gagah-gagah. Orang gagah ni tak jalan nikmat kegagahan dia tu, tak jalan, tak guna. Maka itu Allah Taala ambil salah. Nah, masuk neraka jahannam. Auzubillah min jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Sebab itulah kalau orang Islam tak kena masuk neraka, apa Nabi dia kata Allahumma ajirni minan nar. Nabi sendiri, ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. 7 kali lepas semaya, tiap-tiap lepas semaya ngorek, tiap-tiap lepas semaya subuh. Lepas tu doa banyak benar Nabi, supaya selamat pada neraka. Kerana neraka jahannam ya tak ada khusus kepada orang kafir saja, tak, bahkan kepada orang Islam pun bila tak kena Islam dia, tak berjalan turut peraturan Islam sungguh, maka neraka jahannam juga. Sebab tu kita orang Islam pun kena minta berlindung dengan neraka jahannam. Walaupun ada hadis mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kerana orang kata la ilaha illallah tu orang reti la ilaha illallah. Orang reti la ilaha illallah tak ada pergi perang sekali orang kafir, cakap dah. Orang reti la ilaha illallah ni, itu dalil katanya semata-mata kata la ilaha illallah tak boleh jadi. Cumanya dakhalal jannah tu ya tak ada ayat kata
la yadkhulun nar. Masuk syurga akhir-akhir tu. Kerana ada la ilaha illallah tu Tuhan cabut dari syurga juga, cabut dari neraka. Ada juga orang tafsir belah tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu lebih sedap lagi. Barang siapa yang adalah akhir perkataan dia adalah hidup ni la ilaha illallah, nasab masuk syurga. Masuk syurga situ tu emma masuk syurga selalu kerana dia lepas dah la ilaha illallah, tak ada buat maksiat, dah mati lalu dah. Boleh jadi betul tu. Emma dia tu kalau ada dosa tak kena apa, tak boleh apa, maka yang masuk neraka dulu, akhirnya yang masuk syurga juga. Tu mana dakhalal jannah. Boleh masuk syurga juga dengan sebab la ilaha illallah, tapi dengan sebab dosa dia berapa dia kena masuk neraka dan jahannam dulu. Nauzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Ini ayat tak ada sakut apa? Sakut dengan walak. Ini ayat walak yang panggil. Walak ni makna kata hati kita kena turut ketua Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang makan sakut Nabi lepas pada Nabi itu dia rancang apa perangai belah mana, kita kena turut dia. Bila siapa pada perekat yang keadaan orang Islam supaya duduk di Mekah, yang tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh menunjukkan satu syiar Islam, nah maka kena jalan tu ayat ni. Pemimpin Islam kena bawa orang hijrah ke negeri Islam, lepas tu orang lain kena wajib turut hijrah ke negeri Islam. Tu bila keadaan siapa pada situ dah. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Nah, orang-orang lemah, orang-orang tua, orang uzur, orang perempuan serta kanak-kanak yang tidak kuasa mencari jalan halah untuk melepaskan dirinya daripada cengkam orang musyrikin, sesungguh kena tambak, sesungguh budak haluh sedia ada budak haluh. Nah, duduk sekali dengan mak ya dhaif, anak ya apa dhaif, sama-sama tak lagi kana lagi. Ya budak haluh ni Islam juga, sebab ya budak haluh dasar pada pak ya Islam atau mak ya. Mana-mana seorang Islam, anak ya di Islam dah. Hak belum balik lah. Hak belum balik, anak jadi Islam secara automatik. Bila pak atau mana-mana seorang, mak atau pak jadi Islam, maka anak jadi Islam sebatah. Kalau hak belum balik, hak lepas balik tu, nak tanya dia lah. Kalau nak masuk Islam, masuk. Tak masuk Islam, ya dia kafir lagi. Hak lepas hak balik dah. Hak tak balik, dihukum orang Islam. Kalau dia mati, ditaruh dalam kubur orang Islam. Kalau mak dia atau mana-mana seorang pak dia ke Islam, itulah sampai masuk wal wildan katik tu. Wal wildan tu dikirakan orang Islam. Tu. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Tak tahu nak hijrah dak ke mana, tak erti kan? Ya belum Islam, terutama orang belum Islam. Tak tahu tak ke mana. Hijrah pergi Madinah nak pergi ke mana tahu. Nak naik utah ada ke mana tahu. Ya tak ada batas apa jaman lah ni. Lah ni bukan sekadar ada batas, ada pai tunjuk cukup lekat jaman lah ni nampak tak? Tekek nak pergi situ, tekek nak pergi sini, ada cukup lekat zaman dulu kak. Pada pasal cancang. Orang zaman baba tu duk pergi Madinah sesak alik-alik lagi zaman baba pergi Mekah dulu. Batas tak ada. Naik utah, naik kereta gudang tu kadang-kadang sesak tengah padang tu berhari-hari lagi. Zaman baba duk Madinah, saya dengar baba duk cerita. Zaman Fokita ni ada batas moleknya. Pas zaman Nabi tak ada nak tanya lah. Habis tu Nabi pakai dalil tu, Nabi sendiri nak pergi Madinah tak tahu juga. Sewa Abdullah ibn Uraiqiz, sewa orang kafir. Ayat orang kafir ni bukan semua musuh Nabi. Celah-celah Mekah tu negeri harbi kah tu. Mekah negeri harbi, tapi ada juga kafir yang Nabi tak ada kata harbi. Ya nak mau ruam tak leh kafir tu pun. Nak buat borong kata kafir dok negeri ni harbi belaka tu pun tak leh juga. Dalilnya Nabi pakai dreba dia tu ambil Abdullah ibn Uraiqiz, belum masuk Islam kah tu. Nabi percaya ke dia. Bawa dalil, bawa Nabi sampai Madinah Abdullah, dia tahu jalan. Kerana orang Islam tak tahu jalan kah tu. Boleh guna kafir. Dreba kafir. Dreba batu bay kafir pergi Mekah. Tak ada apa-apa. Dreba kafir naik batu bay pergi Mekah dah. Tak ada masalah apa. Kalaulah dia tu, ini orang panggil acip dia. Lalu itulah Abu Bakar dia pilih Abdullah bin Uraiqiz. Nabi kata tak apa.
Nah, bukan harbi. Jadi bukan semua orang duduk negeri harbi itu adalah harbi. Sebab tu katanya kita kena jadi pandai di antara harbi dengan bukan harbi. Nah, kalaulah negeri harbi, kalau bukan negeri harbi, negeri duduk benar ke semaya puasa, mengangkatkan syiar Islam, maka bagi ulama-ulama sebahagian besarnya bukan negeri harbi. Nah, bukan negeri harbi. Apa negeri kita ni nak bayar apa hari apa malam deras tarana hubung speka boleh 100 teh pun tak apa negeri kita. Ada apa, ada pian mai dia kata apa, ada pian mai dia igat apa. Itu orang panggil negeri Islam dah panggil. Negeri yang boleh akak azal dah derah ni negeri Islam. Baik pada negeri Eropah teruk, Eropah tak boleh. Negeri Eropah tak boleh. Sesengah tu tak boleh bayar, nak bayar pakai speka dalam. Nah, negeri Eropah sesengah. Lepas tu kata, masya-Allah dah negeri kita pakai bina Islam tu maju negeri kita, boleh jadi sebagai tangi atas kepada orang bukan Islam, boleh dakwah dia kepada Islam. InsyaAllah ta'ala itu cara kewajipan kita dalam menghadapi negeri kita. Illal mustad'afin, yani orang-orang yang tidak kuasa, nota kaki bawah tu dah, yang tidak ada kuasa, la yastati'una hilatan, nah, dan tidak tahu cara atau jalan ke tempat hijrah, sama ada kaum lelaki minar rijal atau perempuan, wan nisa atau kanak-kanak, wal wildan. Berkata Ibn Abbas kata sendiri, aku dan ibuku adalah di antara dari kalangan orang-orang perempuan dan kanak-kanak pada zaman itu. Ibn Abbas tak ada hijrah ke? Hijrah tak boleh, tak kuasa. Mak ya Islam ke? Tak kuasa. Ibn Abbas masuk lari dek di Mekah, tapi dia tak ada kena kepong pergi perang badan dak dia. Dia lik boleh. Dan Ibn Abbas tak ada hijrah, tapi dia masuk mustad'afin. Tapi akhir dia hijrah jugalah. Tapi celah-celah tu dia masuk dalam mustad'afin. Dia masuk dalam mustad'afin Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itulah riwayat daripada Bukhari. Kata Ibn Abbas ni Bukhari riwayat tu baik mari. Nah, pada tu alhamdulillah. Yakni diharuskan tinggal hijrah bagi mereka yang tidak ada kuasa dan tidak ada jalan dan cara berhijrah. Boleh, harus. Walaupun tak molek, tapi tak ada siapa kena masuk neraka. Tak ada kena masuk, tak ada siapa masuk dalam ayat 97. 97 tu faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ayat 97 bahaya. Gagah tak boleh. Nah, jadi berdasar pada tu, tengok dalam nota kaki satu lagi, hak Ibnu Katsir Wa'ri itu, baris yang kelima tu. Ayat ini adalah umum, iaitu mana-mana orang yang mendiami diri dalam masyarakat orang kafir yang selaku musuh Islam atau kafir harbi lah, kafir harbi. Siapa-siapa duduk dalam wongkan kafir harbi, sedang ia kuasa berhijrah, ia kuasa nak cabut diri lari duduk sekali dengan Islam, tapi ia akan cedok juga. Kena duk arah oleh kafir, mu kena wak ni, halawai Islam gini. Kabalah tu, serta ia tidak kuasa mendirikan agama pada masyarakat itu. Tak kuasa mendiri agama. Duk tak kuasa nak semaya, tak kuasa nak puasa, kuasa hijrah, ia tak ada hijrah juga. Adalah dianggap orang yang menzalimi diri, orang lah tu orang zalim ke diri. Nah, ini Ibnu Katsir kata ni, Ibnu Katsir. Nah, ini istimbat hukum Allah daripada ayat ni, ayat yang ke-97. Hukumnya haram orang yang kuasa hijrah, duduk dalam satu kawasan, dia kuasa hijrah, lepas tu dia duduk tak boleh semaya, tak boleh puasa, tak boleh bawa anak bini turut Islam, pakaian Islam pun tak boleh. Duduklah tu haram dengan ijma', bukan haram dengan mazhab Syafi'i tak. Haram ijma'. Dan dengan ayat ni Ibnu Katsir kata, ayat ni ayat mana? Ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang zalim pada diri ni haram. Nah, duk jadi bawa jadi diri itu mangsa. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu ayat-ayat seperti ini kalau keadaan siapa di situ, wajib kita hijrah. Nah, wajib kita hijrah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Islam ni tak boleh jadi orang mundur, dan Islam tak boleh orang yang jadi orang panggil gawat terikat dengan bombing, tak boleh. Islam tak ada terikat dengan bombing. Nah, hari ni duduk sini esok duduk lain, tak ada apa. Islam tak ada terikat dengan bombing. Bombing ardullah wasi'ah. Islam suruh pindah menurut supaya Nabi Ibrahim pindah. Nah, Nabi Hud pindah.
Semua Nabi pindah belaka. Nah, galiknya berpindah rondah belaka semua Nabi-Nabi. Nah, perintah supaya pindah belaka. Nabi Muhammad kita pindah. Padahal Allah Ta'ala kuasa nak buka rahmat dia kepada Abu Jahal itu Islam, tak ada apa-apa. Allah Ta'ala kuasa. Nah, man yahdihillahu fala mudhillalah, tak ada apa. Dan Allah Ta'ala nak hidayah, tak ada siapa nak boleh sesat. Tapi Allah Ta'ala nak buka rahmat. Nak jadi cekik supaya nak tunjuk contoh kepada orang belakang. Kalau siapa keadaan ni, kena belah ni. Kalau Nabi tak sampai situ, ayat ni tu orang tak tahu nak pergi baca dano. Nah, kalau Nabi tak sampai situ, siapa di keadaan gelak gelemak, gelak cik sungguh-sungguh, maka tak tahu nak pergi baca belah mana ayat ni. Lalu tu boleh baca lah. Ayat ni baca di atas kelakuan Nabi, atas keadaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila siapa keadaan satu zaman seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib belah ni lah belaka. Ketua Islam kena bawa rakyat dia lari tu baik kepada negeri yang boleh semaya, boleh puasa. Lepas tu merancang untuk nak klik mari nak buka negeri yang tertutup itu seperti Nabi rancang. Maka klik mari buka negeri Mekah pada tahun yang ke-8. Nah, 8 tahun Nabi duk Madinah tu, duk rancang nak untuk nak klik bala tentera dia tu supaya boleh buka negeri Mekah. Nah, begitulah ikhwan yang sekalian, jelas molek dalam Islam. Tak ada keliru masalah yang berhubung dengan sikap al-wala' wal-bara'. Nah, al-wala' mana kata kena ikat hati dengan pihak Islam, al-bara' kena lucuk ikat hati dengan orang bukan Islam yang harbi kepada Islam. Nah, lucuk hati, jangan ikat hati. Itu makna bara'. Wala' ikat hati, jangan putus hati dengan pemimpin Islam yang ada di mana sahaja di zaman kita, insya-Allah taala. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Itu orang yang dhaif lah ni. Ni sebagai sifat kepada orang yang ayat 98. 98 ni illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tu orang lah tu faulaika asallahu an ya'fu anhum. Parilah bahasa tu ya, seria cakap kat kita, tak ada bahasa sedap mana juga tu. Maka mereka yang demikian keadaannya, dhaifnya, uzurnya, tuanya, budak haluhnya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan mereka. Baru duduk di mudah-mudahan ya. Nah, tak ada kata perakan kata Allah Ta'ala maaf dak. Tapi mudah-mudahan duk dia niat hati dia lah. Kayak nak ngelik-ngelik, tak asal lah ayat ni. Kalau dia tu sungguh jadi tuacing sungguh, dari segi mustad'afin, situ masuk. Ya duk di hati dia, innamal a'malu binniyat. Nah, mustad'afin buat-buat misal tak jadi. Nah, kalau mustad'afin buat-buat tak jadi. Mustad'afin sungguh barulah jadi. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allahu akbar. Dua waris ini. Dan adalah Allah Ta'ala tu sangat-sangat amat pemaaf, lagi pula pengampun. Nah, pemaaf dan pengampun ni, ya Allah, Masya Allah, kesalahan kita Tuhan maaf. Tak ada wak buku. Ampun tu segi dosa. Nah, segi dosa, maaf segi kesalahan kita tu. Nampak tak? La ilaha illallah, la ilaha. Itulah, yakni itulah nota kaki kepak, diharuskan tinggal hijrah. Tak ada hijrah bagi mereka yang tidak ada kuasa dan tidak ada jalan dan cara hijrah. Itu dia Qurtubi ada tak ada ayat ni. Nah, dua kalimah mereka tu mengulai dah, insya-Allah taala. Itu sebagai satu ayat yang berhubung dengan masalah hijrah pada Allah Subhanahu wa taala di saat yang hukum hijrah adalah wajib. Di saat yang hukum hijrah tu wajib belah tu lah. Adapun hijrah hak sunat tak apalah. Hijrah hak wajib belah tu. Siapa tak boleh duduk rumah, bagi dia wajib hijrah. Lah ni wajib jama'i. Adapun wajib fardi, tengok ada hukum masing-masing. Ya, ada pula wajib fardi. Kita duduk kapur nak jalan hukum tak boleh. Nah, jadi buku dengan orang tu, buku orang ni tak boleh nak jalan hukum Allah. Nak tubik sembahyang jemaah pun tak boleh. Nak gapo apa tak boleh.
Tu wajib hijrah juga, tapi fardi dia tak ada gaman tak lah. Nah, kena hijrah. Ngeduk dengan gitu tak boleh. Sebabnya kalau kita mustad'afin tak apa. Kita tak boleh pergi sembahyang jemaah, tak boleh nak jalan hukum Allah dengan sebab kita tu dhaif, tak apa. Adapun dengan sebab kita ada musuh, sama ada sama sendiri atau dengan siapa dia, maka kita kena pakai hijrah dulu. Hijrah ni jangan ingat atau berasa pelik, berasa bangga bila kita hijrah kerana Allah. Nah, sebab tu kita tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya tak ada dalam muzakkirah ni dah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Ini galakkan supaya hijrah. Nah, setelah mana beri warning, beri satu jagaan kepada orang yang dia tidak hijrah, lalu tiawi galakkan kepada orang nak berhijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Ingat molek fi sabilillah ni payah. Sebab hijrah fi sabilillah ni ia kena ada parah dia, ada kait dia. Hati kita tak ada kerana tu kerana nindak, tak ada kerana pun prayot. Padahal ada pun prayot, tapi jangan ada ikat dengan pun prayot tu. Bukan setiap kerjaan dalam Islam, setiap cara yang turut agama ni ada pun prayot belaka. Tak ada dalam agama tak ada pun prayot. Ingat molek. Sekurang-kurangnya Islam nak jaga akal, jaga agama, jaga orang panggil kulliyatul khamsat, jaga agama, jaga akal, jaga nasab keturunan, jaga harta, jaga diri. Pemperayaan pada diri sendiri pula tak ada belaka. Tak ada Islam, hukum Islam terutama hak wajib. Ada pemperayaan lalu dah. Tapi kita jangan ingat di pemperayaan tu lah. Supaya kita semaya, pemperayaan apa? Sehat. Kalau kita semaya untuk nak sehat, bukan kerana Allah, tak boleh pahala. Ya pemperayaan ada. Maslahat dalam semua kerja Islam ada maslahat belaka. Tapi jangan kita ikat hati dengan maslahat tu. Ikat hati dengan Allah. Boleh muncul alhamdulillah. Allah Taala tak ada zalim. Yang suruh gapo dapat dah lalu dah. Boleh upah dalam dunia lagi. Tak ada kena nanti dia pahala di akhirat ada. Dalam dunia dapat dah kita buat benda baik. Kita wi gapo ke orang. Kadang-kadangnya wi demo klik banyak pada itu lagi, itu pun beraya. Tapi kita tak ada tujuan beri gapo-gapo untuk dapat balasan faedah daripada dia lebih banyak. Dak, hak tu hal larang. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu untuk memberi pada orang tujuan untuk nak dapat klik barang banyak pada ni lagi. Itu Nabi dilarang pada ayat mula-mula lagi turun suratul Muddathir lagi. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wa rabbaka fakabbir wa la tamnun tastakthir. Nah, tu jaga baik-baik benar seperti itu. Nah, kita jangan ingat maslahat banyak. Ayat dalam ni. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira. Allahu akbar. Nescaya ia dapati dalam bumi hak dia nak hijrah pergi tempat lagi tu. Muraghaman katsira, kemudahan-kemudahan yang banyak. Mana muraghaman? Keselamatan yang banyak. Peluang-peluang maslahat yang banyak. Allah Ta'ala perakan selalu dah. Man yuhajir fi sabilillah yajid, sebagai jawab ni betul perakan selalu dah. Nasa ia dapati fil ardi dalam bumi yang nak hijrah pergi ke untuk muraghaman katsira, akan kelebihan-kelebihan yang banyak, kesenangan-kesenangan yang banyak, wasa'ah, dan kelawasan yang luas. Ada kata pergi nak makan apa, tak ada soal tu dalam Islam. Sebab duk mana Tuhan tu lah belaka. Tak ada kata orang duk lain tu Tuhan lain ke. Beri rezeki pada kita duk rumah ya Tuhan ni. Tak. Tuhan tu lah beri rezeki. Duk mana-mana pun kalau kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala duk sekali kita. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Perakan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita semata-mata nak pergi, susah duduk sini, nak pergi wilgol-go, kalau lah tu tak boleh.
Kena pergi kerana Allah. Allah Ta'ala tak usah duduk tempat lah ni, tak boleh jadi hamba dia yang sempurna. Aku nak pergi duduk tempat yang aku boleh jadi hamba Allah yang sempurna. Tu kena niat malak lah. Tu makna fi sabilillah. Tu fi sabilillah. Kalau hijrah kerana tu, kerana ni, nak pergi kerja, nak pergi gapa, boleh kerja. Ayat innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis muttafaqun alaih. Itu hijrah ni. Nah, Allah Ta'ala innamal a'malu binniyat, sungguhnya satu amalan itu dengan niat. Dan sungguhnya habuah yang dia boleh daripada satu amalan itu berdasar pada niat. Ya wak senyap nak sejid besar, tapi niat tak walak, tak boleh perkara. Sejid besar, niat walak, boleh besar. Hak boleh itu berdasar pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma fa'ala. Ya walak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma fa'ala. Betul payah niat ni nombor satu sekali hati ni. Nah, lalu tu yang ambil contoh niat ni di hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang adalah hijrah dia tu di hijratuhu ila Allah, hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Allah Ta'ala sambung hijrah dia, kemudahan yang banyak hijrah dia. Nah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada ayat, tak ada ayat. Nah, lebih pada tu tak. Sebabnya Allah berkenan pada kita tu, Rasul berkenan pada kita tu lebih besar pada rezeki yang luah. Boleh benda muraghaman katsira wa sa'atan tu boleh benda tu, tapi hak tu halus ya. Hak besar sekalinya fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrah dia tu bolehlah cintaan Allah, cintaan Rasul. Hak tu nak sekali. Dan kita boleh tu kak, tak ada gaduh apa. Kalau sepek hidup tak ada apa dah. Asalkan kita boleh. Nah, hijratullah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi satu puak lagi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrah dia tu kerana dia tu nak cari makan pada dunia yang dia nak. Gidek nung boleh kerja tu, boleh duit masuk banyak begini. Au imra'atan yatazawwajuha au yankihuha, atau seorang perempuan yang hijrah kerana ya ada orang atas sana, ada orang tina comel-comel boleh bini cepat-cepat. Fa ila imra'atin, boleh bini gidek ni, dia boleh bini di rumah piano abak kenal belaka kita tak ju gidek nu nah giboh gapo keadaan molek sikit boleh bini. Zaman tu ada satu orang, nah sahabat tu dia nak bini dengan satu orang Madinah, hijrah kerana nak bini tu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka bolehlah hijrah dia kepada perkara tu. Allah Ta'ala tak ada celah dak, Nabi tak ada celah, tapi habuah tu boleh barat tu, tak ada boleh pahala kepada Allah Ta'ala, tak ada. Hijrah ila Allah ni tak ada. Allah Ta'ala tak ada perakan segi pahala, tak ada perakan segi muraghaman katsiran wa sa'atan, tak ada. Boleh bagai nak, boleh bening hayat nak bening, boleh kerja gotu kerja goning dia wasa atau raidai molek pada duduk rumah, boleh. Atau orang yang hijrah tu ila dunia yusibuha. Batu hijrah ni benda penting, benda syarak, bukan benda hak biasa zahir-zahir kita hidup sama ada. Benda masyru'un fil Islam, tapi kena tak nawa itu molek. Nah, kita hijrah dengan tu boleh kita semaya molek, puasa molek, pergi sejid molek. Tu besar kali. Adapun hidup maka yang mai sendiri. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Itu perakan Allah Ta'ala dah. Pada orang hijrah, hijrah mana? Hijrah fi sabilillah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Ingat malah. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Nah, Allah halu ayat Quran halu. Nah, wa may tu bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup balah tu lah hidup dia tu seni.
Pakai lu yang mati dah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya padahal dia tu berhijrah kerana Allah. Sedap tu. Wa rasulihi, dan rasulnya. Mencari sunnah Nabi, nak jalan sunnah Nabi. Seperti kita duduk kapal nak jalan sunnah tak boleh. Boleh. Tu baik duduk kapal boleh jalan sunnah. Jamailah. Sebabnya rasulihi ni makna sunnah Nabi. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih. Kerana nak turut sunnah Nabi. Duduk kapal tak boleh turut sunnah. Nyemurih demonya, nyejak demo, ni kata tak boleh turut kubur. Nah, kubur demo tak boleh turut. Ada belaka. Ni kata ada hijrah pada kapal yang ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa yang keluar daripada rumah dia hal keadaan berhijrah, tinggal kampung dia tu kepada Allah dan Rasulnya. Ada pada kampung tu pada ni tak sedap sungguh hijrah kepada Allah ni. Inni muhajirun ila Allah. Nabi Lut apabila ditanya, "Mu nak ikan ni?" Kata, "Inni muhajirun ila Allah." Nabi Ibrahim patut ikut, "Inni muhajirun ila Allah." Tak ada ayat mana-mana. Tak tahu ikut mana, Tuhan nak letak mana tak. Muhajirun ila Allah. Bulak pada Allah. Tak tahu kata nak hidup dana lagi. Hijrah. Tepik daripada kapal tak boleh kerja Islam. Masuk kapal boleh kerja Islam. Kepada ni kepada Allah, bukan pada satu kapal tertentu tak. Tak nak terikat dengan bumi. Dek mana boleh? Asal boleh menyahuti perintah Allah. Boleh jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek mana tak apa. Sedap orang Islam ni, sedap sungguh orang Islam. Tak ada dah sedap pada Islam. Terikat dengan Allah dan Rasul, nak pergi kana lagi dah. Harga mahal sekali dalam hidup kita. Allah dan Rasul harga mahal sekali. Jiwa manusia terikat dengan Allah dan Rasul ni mahal dah lah. Bila duk nonai dengan bagai dunia tu, Allah murahnya harga kita. Dunia kita sikit. La'ibun wa lahwun dunia. Dunia ni adalah jinahu ba'udah. Seperti selai sayap nyamuk. Dunia sikit. Tapi kalau kita gantung Allah Rasul, kullu syai' semua dah. Allah dan Rasul, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Rasul. Allah dan Rasul. Molek sungguh ayat. Summa yudrikul maut, kemudian menimpa akan dia oleh mati. Sama ada tak sapat pak lagi atau sapat dah lama dah, tak kira. Yudrikul maut. Ni ayat tu hujung jatuh orang hijrah. Mati tempat hijrah, tak ada mati kapung dah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Taala sambut baik selalu. Masya-Allah. Maka sesungguhnya telah terjatuhlah atau mendapatlah ia pahalanya ke atas Allah Taala. Allah Taala kena beri pahala ke dia. Allah Taala kena kira cakkan sebab yang pergi cari Allah. Allah Taala mana tak sambut orang nak cari dia. Hijratuhu ila Allah, kan? Bahasanya tu wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allahu akbar. Jadi Allah Taala cakap belaka dunia dan akhirat. Dalam kubur lagi apa Allah Taala cakap belaka. Manusia ni zahir ya. Hakikat manusia ni, hakikat ni Allah Taala cakap belaka orang. Orang mati di tempat hijrah ni sedap weh. Sedap mati tempat hijrah. Nah, tanah kubur kita ni tak ada saduk cadar mana-mana. Di mana kita mati situ tanah kubur kita. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nah, hijrah, kita hijrah. Batulah. Nah, sesungguhnya orang tu berdoa nak mati negeri-negeri yang molek-molek. Nah, wa ummah nak mati Madinah dia. Akhir boleh mati Madinah dia. Padahal dia duk rata-rata tapi dia boleh mati Madinah. Nah, begitu keadaan. Orang gua haji boleh mati Madinah, macam mana? Faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Nah, 'ala Allah kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah Taala tu sangat-sangat mengampun, lagi pula sangat-sangat penyayang. Allah bersifat dengan ghafurar rahimah lah. Dia cara kepada orang mati dalam keadaan dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillah.
comelnya. Nah, sebab itulah kita ni kok mana-mana pun kita duk berjalan. Nah, manusia dalam dunia ni adalah abirus sabil, kun fid dunya. Nah, ka'abiri sabil. Jadi olehmu dalam dunia ni ghariban au abiri sabil. Menjadilah dunia ni, jangan berasa kata mu ni ada tuai dunia. Berasa kata orang lalu jalan lah dunia ni. Jangan duk rasa duk pocok kemah dengan bombing tu bombing ni. Jangan sama sekali. You boleh duk belaka, tapi bukan kata makna kita tak ada pocok nama kita buat jahat. Orang apa tu siapa pun kita nak berpindah dak. Duk mana kita buat baik situ. Tak boleh buat baik, kita berindah kita pak boleh buat baik. Buat baik kepada Allah, buat baik kepada manusia, buat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain lagi, itu baik. Itulah ikhwan yang saya mulia sekalian, ayat-ayat ni mengajar kita banyak. Nah, boleh faedah ilmu banyak dengan ayat-ayat seperti ni. Mudah-mudahan kita ni termasuk daripada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu dia melalui ayat-ayat dia. Nah, boleh ilmu macam-macam, tapi melalui ayat dia ni molek sekali. Nah, mudah-mudahan kita menjadi makhluk, nah, Allah, hamba Allah yang mendapat cahaya daripada ayat-ayat Allah Ta'ala sendiri dalam memimpin hidup dunia dan akhirat. Itulah minggu ni, mudah-mudahan kita boleh sambung pada minggu depan pula ayat 101. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.